Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Maaf lambat. Okay. Terima kasih sebab sudi join ni. Kami daripada kami student UUM tahun akhir. Ingin tujuan untuk webinar ni adalah untuk memberi kesedaran kepada penduduk kampung Tanjung Batu Laut, Tawau, Sabah. Okay. Sepanjang webinar ni kita akan cerita tentang saya Syaza Arina akan cerita tentang pengenalan dan seterusnya akan faktor akan dibentangkan oleh Cik Alexis dan kesan oleh Cik Siti Haniza. Seterusnya solution oleh Cik Liviana Edi dan kesimpulan adalah akan dibincangkan oleh Cik Syafina. Okay, next slide. Slide seterusnya. Okey, pertama sekali, apakah itu risiko? Risiko adalah kebarangkalian untuk berlakunya kerugian. Sebagai contoh, seseorang boleh tercedera bila memandu dalam gelap. Ini juga boleh menyebabkan kerugian harta. Di sini kita juga boleh tahu dalam pernyataan saya katakan apa itu peris dan hazard. Peris adalah peristiwa atau faktor yang berpotensi menyebabkan kerugian seperti kemungkinan kebakaran yang boleh berlaku. Hazard pula adalah sebarang punca kerosakan yang kemudaratan atau kesan kesihatan yang buruk terhadap sesuatu atau seseorang. Dalam pernyataan saya tadi, saya cakap adalah sebagai contoh seseorang boleh tercedera apabila memandu pada waktu malam dalam gelap. Di sini risiko untuk penyertaan saya adalah tercedera sebagai risiko, memandu dalam gelap sebagai peris dan dia punya hazard adalah boleh menyebabkan kerugian harta. Antara cara untuk mengatasinya adalah dengan elak sepenuhnya. Contoh elak sepenuhnya adalah tidak memandu pada waktu malam. Maksudnya kita avoid sama sekali untuk tidak memandu pada waktu malam. And then seterusnya adalah kurangkan. Kurangkan adalah menggunakan dengan sebagai contoh boleh menggunakan jalan alternatif yang lain yang lebih terang. And then seterusnya adalah galihkan. Dengan mengambil insurans, kita boleh menggunakan insurance company itu sebagai tempat untuk kita galihkan kita punya risiko. Seterusnya adalah terima. Terima adalah untuk seseorang yang sudah mahir memandu dalam gelap, mereka lebih gemar untuk menggunakan jalan itu berbanding jalan alternatif yang mungkin mengambil masa yang lebih untuk ke destinasi. Walaupun mereka tahu risiko untuk mereka tercedera ataupun kehilangan dalam yang gelap, tapi sebabkan mereka sudah terbiasa dengan jalan itu, jadi mereka terima sahaja apa pun risiko yang mendatang. Okay. Sebelum mencari jalan penyelesaian kepada ini semua, anda perlu mengetahui ancaman yang akan berlaku, kebarangkalian kekerasan itu berlaku dan kesan daripada ancaman tersebut. Ini semua akan dibincangkan oleh Cik Alexis. Okey, nama saya Alexis. So saya akan terangkan apa tu faktor yang menyebabkan risiko itu berlaku. Okey, baiklah. Sekarang saya akan terangkan secara ringkas tentang faktor yang menyebabkan risiko itu berlaku. Okey, risiko yang pertama ialah risiko kebakaran. Okey, risiko kebakaran ni saya akan cerita secara ringkas. Dia disebabkan kebakaran yang disengajakan atau tidak disengajakan oleh seseorang. Kebakaran ini memang membahayakan nyawa anda. Dengan harta benda anda tidak akan musnah jika anda tidak
mengelakkan atau kurangkan risiko itu. Okey, faham? Selalunya kebakaran ini berpunca dari tempat dapur anda dengan dawai elektrik kat rumah anda longgar ataupun lilin yang kamu nyala dekat rumah akan mencetuskan punca kebakaran ni. Benda yang mudah terbakar juga seperti kayu dengan rumah yang dibina dekat antara satu sama lain juga jadi punca kebakaran ini. Okey, seterusnya kita akan cakap pasal risiko banjir. Okey, risiko banjir ni risiko kedua. Selalunya risiko banjir ini disebabkan kejadian hujan lebat. Okey, hujan lebat dia akan menyebabkan paras air dekat rumah anda menjadi sangat tinggi di suatu kawasan itu. Antaranya, Sabah yang mengalami bencana banjir ini dia selalu berlaku selama berhari-hari atau berminggu. Dia bergantunglah pada situasi. Banjir ini juga dapat menyebabkan harta benda dekat rumah anda musnah dan banjir ini dapat meragut nyawa. Kena beringatlah bahawa banjir ini bukan tidak boleh dipandang rendah. Okey. Risiko yang terakhir yang saya akan terangkan pada hari ini ialah risiko ribut angin. Okey, ribut angin ini bukanlah fenomena yang biasa, bukanlah angin yang biasa-biasa, tapi ribut angin ini dapat merosakkan sesebuah rumah dalam sekelip mata. Okey, ribut angin ini dia menyebabkan kerosakan pada rumah yang dibina hampir dengan laut, especially di Sabah semasa monsun barat daya pada bulan Mei dengan September. Bencana angin ini dia disebabkan oleh air pasang rendah di permukaan laut yang dapat merosakkan rumah itu. Okey, peringatlah bahawa semua risiko ini adalah sangat bahaya. Kamu semua kena elakkan atau mengurangkan risiko ni sebaik mungkin. Okey, setakat ini saja daripada saya. Saya akan bagi kepada kawan yang seterusnya untuk cakap pasal kesan daripada risiko ini. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Siti Haniza. Okey, saya akan teruskan untuk memberi penerangan kepada kesan terhadap risiko yang berlaku seperti risiko kebakaran, risiko banjir dan kesan terhadap risiko angin ribut. Okey, apakah yang akan terjadi apabila kesan terhadap risiko kebakaran? Okey, ramai yang sedia maklum bahawa kebakaran ini boleh menyebabkan kecederaan kepada penduduk kampung kerana apabila api semakin marak, kita tidak dapat nak selamatkan diri. Benda ni menyebabkan kecederaan kepada orang kampung. Okay, seterusnya kebakaran juga boleh menyebabkan kerosakan harta benda seperti perabot, barang-barang berharga. Kerana apabila kebakaran tu berlaku, kita dah tak pentingkan harta benda dah. Kita pentingkan diri kita sebab yelah nyawa tidak boleh dibeli kan. Macam perabot semua tu kita boleh usaha, kita boleh cari duit, kita boleh beli. Okay, kesan yang seterusnya adalah dia melibatkan dokumen penting. Contohnya macam surat beranak, sijil-sijil kelahiran, sijil penting tidak dapat diselamatkan. Kerana apabila kebakaran tu terjadi, kita lebih nak pentingkan orang yang ada dalam rumah tu. Kita dah tak fikir pun nak selamatkan macam dokumen penting. Kita lebih selamatkan nyawa. Okay, akhir sekali kesan terhadap risiko kebakaran ni dia boleh apabila api tu menjadi semakin marak, dia boleh merebak ke rumah-rumah yang lain. Kat sini kita boleh nampak banyak rumah yang terjejas. Okay. Kenapa api tu dia jadi semakin marak? Kerana yang menyukarkan pihak bomba untuk memadam kebakaran ini, apa yang kita tahu rumah atas air ni dia macam jalan dia sempit. Dia menyukarkan pihak bomba untuk memadam kebakaran. Okay, kesan yang seterusnya adalah kesan terhadap risiko banjir. Banjir yang besar ni boleh menyebabkan rumah akan tenggelam dan apabila rumah tenggelam,
So mangsa banjir ni akan mengalami kerugian sangat banyak kerana kemusnahan harta benda. Contohnya mereka perlu apabila banjir sudah surut, mereka perlu kemas rumah mereka. Macam barang-barang yang tidak boleh pakai mereka perlu beli baru. So banyak mereka perlu keluarkan duit untuk semua ni. Okay, selain itu, kesan yang seterusnya adalah kita tidak boleh pandang remeh terhadap banjir kerana ia juga boleh menyebabkan kematian. Contoh, apabila air terlalu deras, dia boleh menyebabkan seseorang tu lemas kalau tidak dapat selamatkan diri. Okay. Yang poin yang seterusnya terhadap kesan terhadap banjir ni, risiko banjir, kesihatan mangsa banjir ni akan terjejas kerana mereka tidak dapat zat yang secukupnya. And kita semua tahu bahawa kalau banjir ni, dia boleh menyebabkan banyak penyakit yang kita boleh dapat. Contohnya macam taun, malaria, kencing tikus, denggi. So kita tidak boleh nak macam main-main dengan air banjir. So ia sangat bahaya. So kita kena berhati-hati kerana penyakit seperti ni dia boleh membawa kepada kematian. Okay, kesan yang terakhir adalah kesan terhadap risiko angin ribut. Kalau anda semua ikuti isu semasa, baru-baru ni Syed Asian 13 dekat Shah Alam, dia mengalami angin ribut yang sangat teruk. Dan kita boleh lihat banyak tempat yang terjejas. Okay. Kalau kita boleh perhatikan sebagai contoh kita boleh lihat disebabkan angin ribut ni pendapatan akan terjejas. Contoh, setengah isi rumah dia bergantung kepada tangkapan hasil laut. So nelayan ni tidak dapat nak turun ke laut. Dia sangat bahaya kerana angin ribut ni boleh mencederakan, boleh menyebabkan kematian. Okey, seterusnya apabila angin ribut ni terlalu kuat, kesan yang kita boleh dapat seperti kerosakan kediaman rumah ataupun bumbung rumah. Kadang-kadang apa yang kita boleh lihat, bumbung rumah tu dia terbang, runtuh, rosaklah senang cerita. Yang kesan seterusnya terhadap angin ribut, risiko angin ribut ni boleh berlakunya kecederaan diri disebabkan angin yang kuat. Contohnya macam kita dah duduk dalam rumah ni, tapi kita tak bernasib baik, so bumbung tu jatuh atas kita. So benda-benda macam ni boleh menyebabkan kecederaan pada diri kita. Dan akhir sekali, kesan terhadap risiko angin ribut ni boleh menyebabkan bekalan elektrik terputus. Dan benda ni boleh menyebabkan kita punya aktiviti harian kita terganggu. So kita tidak boleh nak buat. Contoh kalau kita kat rumah kita buat online, jualan online, so kita tak boleh nak teruskan kita punya perniagaan tu untuk seketika. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya teruskan kepada next presenter. Hai, selamat pagi semua. Oke, saya akan teruskan ini presentation. Terlebih dahulu saya minta maaf lah, saya tidak dapat buka saya punya kamera. Jadi kamu boleh dengar saya punya suara saja. Oke, saya akan sambung kepada penyelesaian atau cadangan bagi menghadapi risiko kebakaran, risiko banjir, dan risiko ribut angin ini. Penyelesaian bagi risiko kebakaran. Oke, di situ saya ada selitkan satu pepatah Melayu, payung sebelum hujan. Oke, saya pasti semua audiens di sini tahu apa maksud pepatah Melayu ini kan. Jadi ada baiknya sebelum kita ditimpa berlakunya tragedi kebakaran ini, kita sudah bersiap sedia untuk menghadapi tragedi ini. Ini mengurangkan risiko kerugian akibat kebakaran. Jadi ianya sangat praktikal bagi
Anda maupun kita semualah untuk meletakkan satu unit alat pemadam api jenis debu kering ataupun jenis gas di rumah. Anda boleh gunakan untuk memadam dan mengawal kebakaran kecil supaya tidak merebak dengan menggunakan ini alat pemadam api lah. Oke, seterusnya terdapat ada beberapa poin kecil yang saya selitkan di sana. Itu adalah tips untuk bagi penyelesaian terhadap risiko kebakaran. Yang pertama, kita coba elakkan overload penggunaan litar elektrik. Sebab bila kita menggunakan extension atau soket elektrik, jangan kita buat suatu penyambungan atau pemasangan yang membebankan litar elektrik. Yang kedua, simpan mancis, pemetik api, dan cecair mudah bakar di tempat selamat. Semua benda ini kita tahu ia mudah terbakar di dalam rumah. Jadi kita perlu simpan benda-benda seperti ini di tempat yang lebih selamat dan yang paling penting susah untuk dicapai oleh anak-anak kecil kita lah kan. Oke, yang ketiga, kita guna lilin dengan cara yang betul. Ada masa mungkin Anda perlu menggunakan lilin atau Anda suka memasang lilin pewangi. Apapun, pastikan api lilin itu dipadam bila Anda sudah tiada berdekatan dan tiada pengawasan. Oke, yang keempat, kita mesti tahu apa barang yang mudah terbakar. Sebab sangat penting untuk Anda ataupun kita lah semua ambil tahu barang elektrik mana yang mudah menyebabkan kebakaran. Jika ada sebarang kerosakan, terus perbaiki atau buang saja barang itu. Sebab kalau kita terus gunakan itu barang, contohlah soket yang sudah mengeluarkan percikan api, kita masih guna, itu sudah seperti membahayakan kita punya keadaan rumah dan boleh menyebabkan kebakaran berlaku. Jadi apa yang kita perlu buat, kita buang sahaja itu benda yang sudah tidak boleh dipakai, dan kita coba elakkanlah untuk mendapat kerugian yang lebih besar. Oke, seterusnya kita cabut plug atau matikan switch bila tidak digunakan. Oke, cara ini bukan saja membantu Anda menjimatkan bil elektrik, tetapi dapat juga mencegah dari berlakunya insiden kebakaran. Sebab terdapat banyak sekali kes kebakaran yang terjadi karena adanya percikan api dari plug atau soket yang terpasang dan tidak terjaga. Oke, ini sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi kita coba mengambil inisiatif untuk coba cabut itu plug atau matikan switch bila tidak digunakan. Oke, seterusnya keselamatan dapur. Kita tahu dapur adalah jantung rumah kita, tetapi di sini juga ruang utama kebakaran berlaku. Dan ada baiknya kita beri tumpuan sepenuhnya apabila memasak di dapur dan elakkan memasak jika kita sudah tidak ada kewaspadaan diri. Oke, boleh pahamkan maksud saya? Oke, seterusnya periksa dan selenggara pendawaian elektrik. Oke, di sini kami mau tekankan bahwa ianya sangat penting untuk kita sentiasa periksa dan selenggara pendawaian elektrik. Ini juga bagi tujuan untuk keselamatan kita semua di dalam rumah. Oke, selain itu, antar penyelesaian yang lebih selamat adalah dengan membeli insurans kebakaran, karena yang membolehkan Anda membayar kos pembaikan, pembinaan, semula dan penggantian harta benda yang musnah atau rosak. Oke, benar, kebakaran tidak berlaku setiap hari kan, tetapi namun lebih baik kita sediakan payung sebelum hujan, seperti apa yang saya telah nyatakan pepatah di dalam screen ini. Setidak-tidaknya jika musibah menimpa, kita sudah bersedia dengan rancangan sokongan kita. Jadi kita tidak dapat menduga masa hadapan dan musibah yang akan menimpa. Cuma apa yang kita boleh pilih sekarang adalah kita pilihlah insurance yang mengikut keperluan dan kemampuan diri kita sendiri. Oke, seterusnya, selain seterusnya, saya akan coba memberi penyelesaian terhadap risiko banjir. Oke, walaupun risiko banjir tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, terdapat penyelesaian untuk mengurangkan risiko banjir ini.
Yang pertama, melindungi rumah Anda. Penyelesaian untuk melindungi rumah Anda berbeza dari segi kos, usaha, masa untuk melaksanakan, dan keberkesanan. Individu juga boleh meminta pegawai tempatan mencari penyelesaian dan langkah sokongan yang mengurangkan risiko dan mengurangkan kos insurans banjir. Oke, seterusnya insurans banjir. Insurans banjir mengurangkan risiko keuangan dan membolehkan Anda pulih dengan lebih cepat dan sepenuhnya selepas banjir. Pemilik rumah, penyewa, dan perniagaan boleh mengurangkan kesan keuangan akibat kerosakan banjir dengan membeli insurans banjir daripada Program Insurans Banjir Nasional NFIP dan penanggung insurans swasta. Oke, selain itu, sebelum saya teruskan, saya minta maaf kalau ada bunyi bising tempat saya yang mengganggu saya punya percakapan sekarang. Tetapi apa-apapun saya coba teruskan. Oke, selain itu, langkah drastik yang perlu diambil untuk membaiki segera sistem perparitan di kawasan itu merupakan keprihatinan pihak kerajaan terhadap permasalahan yang dihadapi penduduk selama ini. Jadi, hal ini karena banjir yang berlaku di kawasan itu disebabkan size parit sedia ada sudah tidak mampu menampung kapasiti aliran air sehingga melimpah keluar terutamanya pada musim hujan. Okay. Seterusnya, penyelesaian terhadap risiko ribut angin. Next slide. Oke. Taufan dan ribut angin menimbulkan ancaman besar kepada kawasan pantai di seluruh dunia, menyebabkan banyak duit yang terpakai dalam kerosakan harta benda setiap tahun. Jadi di sini saya sertakan ada beberapa persediaan menghadapi ini risiko ribut angin, yaitu persediaan pramusim ataupun persediaan sebelum berlakunya ribut angin seperti angin monsun. Jadi apa yang kita boleh bersiap sedia sebelum tibanya ribut angin monsun ini? Yang pertama, kita harus sering membuat pemeriksaan bumbung. Jadi cara dia periksa kelipan bumbung longgar dan kerosakan penutup bumbung. Lepas itu pastikan semua peralatan yang dipasang di atas bumbung diikat rapi dan sahkan juga bahwa longkang bumbung dan longkang luar bersih daripada serpihan. Oke, yang kedua, dinding dan tingkap. Dinding dan tingkap, kalau boleh kita periksa dan baiki dinding luar, kaca dan pintu. Lepas itu periksa sama ada tingkap dan pengedap cuaca berada dalam keadaan baik dan sahkan bahwa semua bahan kawalan ribut angin dan banjir tersedia dalam keadaan baik. Yang ketiga, elektrik dan peralatan. Periksa sama ada semua tangki, peralatan diesel dan tangki pukal berpusat penuh. Dan semak semula jika mana-mana peralatan memerlukan prosedur untuk dimatikan atau dihidupkan sekiranya berlaku ribut angin ini. Dan kenal pasti dan labelkan semua peralatan dan switch perkhidmatan elektrik. Seterusnya, bekalan dan pembersihan. Ini adalah selepas berlakunya ini angin monsun lah apa yang kita boleh lakukan waktu itu. Mungkin kita boleh semak semula bekalan keselamatan, PPE, contohnya PPE, lampu, sulu dan lain-lain lah. Serta yang paling penting barang keperluan. Contohnya barang asas kita lah macam air, makanan kita mesti cukup semua tuh. Oke, yang seterusnya, pastikan semua bekalan pembersihan asas ada dalam stok dan sedia untuk digunakan. Oke, yang seterusnya, mungkin kamu tidak nampak di sana, kesediaan dalam musim atau semasa musim ribut angin ini berlaku. Ini ada juga tips dia, waktu kita menghadapi ini musim ribut angin berlaku. Jadi ada 12 tips. Yang pertama, berhati-hati dengan taufan atau aktiviti ribut angin. Yang kedua, teruskan pemeriksaan berkala ke atas bahan habis pakai karena ia terus digunakan dalam perjalanan biasa penyelenggaraan.
Dan contoh bahan habis pakai termasuk seperti bahan api, minyak, bekalan air, dan sebagainya. Yang ketiga, hadkan jumlah inventory yang disimpan atau kerja sedang dijalankan. Oke, yang keempat, uji atau mulakan penjana kecemasan dan switch pemindahan untuk memastikan kuasa sedia. Yang kelima, oke, sahkan pam penyair dalam perkhidmatan dan berfungsi. Ini bagi mereka yang rumah dorang adalah benda. Ini pam penyair. Mau kasih keluar itu air dari rumah lah kan. Oke, yang seterusnya, keluarkan serpihan di sekeliling kemudahan. Jangan ada serpihan yang ada di sekeliling yang membahayakan Anda maupun keluarga Anda. Ketika itulah waktu itu angin ribut berlaku. Oke, seterusnya, selamatkan lekapan atau peralatan luar yang longgar. Ini termasuk barang-barang di atas bumbung. Sebab kalau angin ribut kan, dia akan macam memusnahkan terus itu rumah. Jadi kamu perlu berhati-hatilah dengan barang-barang yang di dalam rumah kamu. Kamu coba untuk alihkan barang-barang yang penting di tempat yang lebih selamat. Seterusnya, kita juga perlu backup data komputer siap sedia dan server data. Sebab kita tidak tahu waktu terjadinya angin ribut nih ataupun ribut angin nih, itu komputer kita tidak tahu keberadaannya macam mana. Kalau kita ada buat backup data, lebih baik ada backup data untuk komputer kita. Mungkin ada budak-budak kita, anak-anak ataupun ibu bapak yang bekerja, kena ada buat siap sedia untuk backup komputer lah. Oke? Dan semua backup itu seperti laptop, handphone, dan sebagainya lah yang kamu ada buat backup, kamu harus bawa backup itu ke tempat tapak ke kawasan yang lebih selamat. Dan seterusnya, kurangkan stok jika boleh. Letakkan semua baki stok pada pallet atau lebih tinggi lah. Sebab kalau kamu bawa semua stok yang ada di dalam rumah kamu, contohlah kamu bawa semua TV kamu bawa semua sofa kamu bawa meja kamu, itu tidak berapa bersesuaian lah dengan keadaan waktu kamu menghadapi ribut angin. Jadi kamu coba bawa meminimahkan pembawaan alat-alat yang kamu mau bawa sewaktu untuk bersiap sedia untuk menghadapi ini ribut angin. Oke? Lepas itu, jika boleh, kita boleh tempatkan semula dan lindungi peralatan bernilai tinggi mengikut bawah grade. Seperti apa yang saya coba katakan, mungkin peralatan yang bernilai tinggi, contohlah dokumen kita, alat-alat elektrik yang kita mau guna, macam laptop, handphone, kita perlu kasih selamat lah. Jangan ada yang tertinggal. Tetapi kalau tidak dapat diselamatkan pun tidak apa, mungkin kita boleh coba untuk kita coba untuk bersiap sedia lah untuk menghadapi ini ribut angin. Oke, itu sajalah saya punya perkongsian. Saya akan teruskan bagi kepada kawan saya yang seterusnya untuk meneruskan ini talk. Oke, terima kasih. Oke, seterusnya yaitu kesimpulan. Next slide. Oke, kesimpulan daripada talk yang kami sampaikan ini kan. So, yang pertama, kita dapat melakukan langkah berjaga-jaga. Sebab kita sudah kenal pasti risiko yang kita akan hadapi. Jadi, kita boleh membuat pencegahan lebih awal untuk mengawal risiko yang akan berlaku. Contohnya macam kita letaklah, macam contoh risiko kebakaran tuh, kita letak alat pemadam api di dalam rumah. Jadi untuk senanglah untuk mengurangkan api untuk lebih cepat merebak. Yang kedua,
dapat menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan risiko. Sebab daripada ilmu yang kita dapat dari berkaitan risiko ni, kita dapat mengurangkan kesan risiko yang akan terjadi kepada kita. Begitulah. Yang ketiga, dapat mengatasi ataupun mengawal kerugian daripada risiko yang kita hadapi. Seperti kita dapat mengawal kerugian kita dengan contohlah kita beli insurans. So dengan adanya insurans tu kita boleh pindahkan kita punya kerugian tu kepada syarikat insurans. Jadi kita akan kurang untuk dapat kerugian. Yang terakhir, kita dapat meningkatkan kesedaran tentang pengetahuan risiko kepada orang ramai. Sekian daripada kami. Terima kasih. Ada soalan mau ditanya kah? Nampaknya tidak ada soalan kan? So, kami rasa sampai sini saja kami punya talk. Terima kasih sebab sudi join kami punya talk ni, biarpun hari ni hari Sabtu, waktu kamu cuti, ada yang kerja. Terima kasih sebab join. Bolehkah untuk stay untuk sekejap, kami mau ambil gambar dulu. Tapi tak perlulah buka kamera, kami mau untuk kami mau ambil gambar saja untuk kamu untuk bukti kamu join kami punya talk. Adakah yang siapa ambil gambar? Syaza? Oh, Azam ambil gambar kan? kira. Alex ambil gambar lah. Sebab I punya tak boleh. Alex Sekejap, dia macam mana nak tengok semua partisipan saya kan. Tutup slide. Stop sharing. Siapa yang partisipan tu yang mau buka kamera, buka lah. Kalau kamu mau buka kamu dalam kamera. aku dah screen change. Saya pun dah screenshot. Okay, senyum semua. Dah kan? Dah kan? Dah kan? Saya rasa cukup. So, partisipan kalau nak leave dah boleh leave. Terima kasih. Semua. Terima kasih semua. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you semua. Thank you semua.
tinggal cover je.